Hai, nama saya Syed Kristina. Cita-cita saya nak menjadi seorang engineer. Sementara nak capai cita-cita, saya buat kerja lain dulu. Jadi model ni mencabar sebab saya suka makan. Ya, saya memang suka makan. Saya percaya makan selain untuk hidup menjadi terapi yang cukup membahagiakan. Lebih-lebih lagi kalau makanan tu sedap. Tapi kalau saya rasa saya terlebih makan, bercakap tentang makan, saya selalu tertanya-tanya, apa yang membuatkan sesuatu tempat tu jadi viral? Kenapa orang sanggup datang dari jauh untuk makan di situ? Dan kenapa ada influencer yang sanggup buat review makanan di situ? Adakah sebab pemasarannya hebat atau makanannya memang betul-betul terbaik? Atau ada kisah lain di sebaliknya? Mari ikut saya menerokai dunia gastronomi dalam Makan Viral. Syed dah bawa anda semua untuk lihat dan rasai kedai-kedai makan best yang ada di sekitar Lembah Kelang. Kali ni Syed berada di Pantai Timur untuk jelajah kedai-kedai makan viral yang ada di Kuala Terengganu. Jom kita tengok apa yang menarik di Ganu kita. Jom. Sejak dahulu, negeri ini terkenal sebagai kawasan pendaratan penyu untuk bertelur. Menurut sejarah, Terengganu asalnya dikenali sebagai Taring Anu. Dikatakan dahulu ada sekumpulan pengembara dari Pahang datang ke Ulu Terengganu untuk memburu, lalu terjumpa sebatang taring. Salah seorang dari mereka bertanya, "Taring apakah itu?" Lalu dijawab yang lain, "Taring Anu," yang bermaksud harimau. Ia digunakan sebagai kata kiasan orang dahulu apabila mereka masuk ke hutan. Lama-kelamaan, panggilan Taring Anu itu menjadi biasa dalam kalangan penduduk tempatan lalu berubah menjadi Terengganu. Kalau dekat Terengganu memang orang akan cari nasi dagang. Nasi dagang tu dia hidang dengan ikan tongkol ataupun ikan air. And kalau kat Terengganu ni biasanya tempat famous untuk nasi dagang atas tu. Dia ada dua cawangan dekat kedai buluh dengan dekat area bandar. Memang biasanya memang penuh orang beratur. Biasa kalau orang luar datang Terengganu, dia akan cari keropok, nasi dagang, laksa pun best kat Terengganu ni. Kalau sebut Terengganu ni memang orang luar memang nak cuba nasi dagang tu. Popular nasi dagang. Nasi dagang kuah ikan. Lepas tu nasi kapik, nasi impit, kuah nasi dagang. Makan kat Terengganu ni yang popular lah. Kepuk leko, nasi dagang. Kat mana boleh dapat? Kalau nasi dagang biasa dekat atas tu lah. Atas tu, kalau kerupuk leko tu kat Kampung Loso lah. Bila di Terengganu, sarapan pagi tak lengkap tanpa nasi dagang. Menurut hikayat lama, nasi dagang ini tercipta secara tidak sengaja oleh masyarakat Bugis yang berdagang di Terengganu untuk dihidangkan ke Istana Sempena Hari Raya. Sultan Terengganu berkenan dengan sajian yang dipersembahkan lalu memanggilnya nasi dagang. Okey, sekarang Syed bersama dengan orang Ganu kita, Amir. Assalamualaikum, Amir. Salam, Syed. Okey, hari ni Amir ajak Syed makan nasi dagang pagi-pagi. Selalunya orang Terengganu makan nasi dagang pagi-pagi, betul tak, Amir? Betul, dia boleh. Pagi boleh, petang pun kadang-kadang boleh juga. Oh, okey. So, Syed nak rasa sambil-sambil? Boleh, sila. Okey. Amir, sambil kita makan nasi dagang ni kan, boleh tak Amir cerita sikit Amir punya background? Untuk pengenalan saya, namanya Amir Hasif. Asal Kuala Terengganu. Menetap kat sini, kerja pun dekat sini juga. Memang anak jati Terengganu lah. Betul. IC 11. Okey. Nasi dagang dihidangkan tak kira masa, bukan saja sebagai juadah sarapan. Di musim perayaan, nasi dagang pasti menjadi menu utama. Kalau dalam satu hari ada 5 rumah terbuka, 4 daripadanya mesti ada nasi dagang. Basically beras pulut, beras biasa dan santan. Okey, kalau dekat Kelantan dia tambah beras perang. Sebab tu dia ada warna koko-koko sikit kan. Dan biasanya makan dengan gulai ikan lah. Dia tak makan dengan gulai ayam ke gulai kambing ke. Memang wajib dengan gulai. Gulai ikan tongkol, gulai ikan air lah orang sini panggil. Okey, adakah ni benda wajib untuk ada?
Dia Acar. acar dengan telur ni dia macam side dish tapi menambah rasa lah, untuk menambah rasa. Okey. Sekejap saya nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sangat berlemak. 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 Santan. Nak makan dengan ikan tongkol. Dekat Terengganu ni memang famous lah ikan tongkol. Ya, famous. Kebanyakan lah kalau makan pagi ni, ini dia punya main kuah yang paling utama. Nasi kuning boleh pakai kuah ni. Okey, sekejap. Nak makan dulu. Kuah nasi dagang menggunakan rempah khas ala kari yang diadun sendiri oleh anak tempatan. Biasanya, dimasak bersama ikan tongkol hitam dan dihidangkan bersama acar timun. Walaupun nasi dagang ni ada jual dekat KL, tapi bila kita tengok dia punya orang upload kan, dia punya kuah tu memang takkan dapat sama macam yang dekat Terengganu. Betul, memang lain lah. Saya pernah rasa nasi dagang Kelantan, memang lain sedikit rasa dengan nasi dagang Terengganu ni. Nasi dagang Terengganu ni dia punya nasi lagi berlemak. Dua-dua ada keistimewaan masing-masing. Tapi nasi dagang Terengganu ni dia punya nasi tu lagi rasa pulut dia tu. Betul. Dia beras pulut, santan dan beras biasa. Basmati pun ada kadang-kadang. Jadi pagi-pagi sebenarnya Amir ada tak memori manis dengan nasi dagang sendiri? Dia macam memori manis tu tak ada lah. Tapi kalau setiap kali ada orang datang, kita berjaya, kita dapatlah bawa dia makan nasi dagang dekat tempat yang best ni. Dia orang bagi feedback yang kita rasa macam berbaloi lah datang makan. Itulah sebenarnya yang buat kita happy. Itulah yang manis dia tu. Makanan yang kita suka, orang pun appreciate. Orang appreciate apa yang kita bawa, apa yang kita suggest. Itu yang happy sebenarnya. Okey, sambil kita nak jalan cari tempat makan viral, tak salah kalau kita nak makan angin sikit kan? Okey, selain pulau dan pantai, sebenarnya Kuala Terengganu ni banyak lagi tempat-tempat menarik yang boleh kita explore. Jom. Bot penambang ni bukan sekadar untuk pelancong. Orang tempatan pun masih gunakan untuk ke seberang. Antara lokasi utama bot penambang ni adalah ke Pulau Duyung dan Pasar Payang. Sekarang ni Syed berada di seberang takik untuk naik bot penambang ke Bandar Kuala Terengganu. Jom. Berapa Pak Cik? RM2. RM2 seorang. Okey. Wujud sejak tahun 1964, Pasar Payang cukup dikenali oleh pelancong luar yang ingin mendapatkan cendera mata dan makanan istimewa Terengganu. Selain itu, kain batik, barang kemas dan produk tembaga turut menjadi tarikan istimewa di sini. Serunding ikan, saya tak pernah makan serunding ikan sebelum ni. Bila sebut keropok leko Terengganu, pasti sinonim dengan keropok leko losong. Sampai ada yang ingat, losong ni sejenis keropok leko varian premium. Bukan macam tu sebenarnya. Losong adalah salah sebuah mukim di Kuala Terengganu yang dipenuhi pengusaha keropok leko. Masing-masing mempunyai resepi tersendiri. Salah satu kedai yang terkenal di Losong ialah Keropok Warisan Losong. Okey, sekarang ni Syed berada di Keropok Warisan Losong bersama pemiliknya Kak Lah. Apa khabar Kak Lah? Okey, hari ni Kak Lah nak ajar Syed macam mana nak buat keropok leko. Jadi Kak Lah, apa first step dia? Step dia kita ambil tepung dulu. Mana letak kat tu? Ambil banyak? Sikit? Je. Sikit? Oh, macam ni? Oh, okey. Oh, okey. Macam ni? Lepas tu kita ambil sikit, cubit. Jadi buat gitu. Getel orang Terengganu panggil. Orang Terengganu panggil getel. Oh, okey, dah cukup. Okey. Keropok Warisan Losong telah diusahakan oleh Puan Ramlah binti Awang atau lebih mesra dipanggil Kak Lah sejak 1984 lagi. Selepas 38 tahun, perniagaan Kak Lah yang kian maju kini dibantu anak-anak bersama 15 orang pekerja. Selain keropok leko, banyak produk yang berasaskan makanan laut turut dijual di sini seperti keropok keping, sata dan sate ikan.
Proses pembuatan keropok leko bermula dari adunan ikan bersama sagu, lalu digentil bersama tepung secukup rasa untuk menjadikannya panjang atau bulat. Adunan seterusnya digoreng atau direbus mengikut citarasa pelanggan. Orang Terengganu biasanya suka yang rebus, tapi Syed suka yang goreng. Okey, sekarang kita ke proses menggoreng. Okey, macam mana Kak Lah? Tak je. Tak, ya sini. Masa je? Ya, satu. Lepas tu berapa lama kita kena tunggu? Sekejap je. Tolong tu. Terus angkat? Jangan lekat. Pecah-pecah sikit kan. Nak supaya tu kan tak boleh lekat. Menurut Kak Lah, gorengan terbaik mengambil masa selama 2 ke 3 minit sehingga keropok itu merekah untuk memastikan ia rangup di luar, lembut di dalam. Inilah hasil kerja Syed. Lainlah dengan pekerja Kak Lah. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang nak pecah-pecah dah. Jari kita makan. Sabar. Okey, ni saat penentuan. Sekarang ni Syed nak rasa perbezaan antara Syed punya dengan ori daripada keropok warisan Losong. Kalau kita tengok, fizikal pun dah nampak lah. Yang Syed punya ni macam panjang-panjang, ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang kurus. Tapi yang keropok warisan Losong ni sekata je saiz dia dan lagi nampak mengiurkan. Tapi Syed rasa Syed punya dulu tanpa sos. Okey? Rasa tu memang ada, tapi saya rasa saiz dia memainkan peranan yang penting lah. Kita rasa dulu yang ni tanpa sos. Bismillah. Sangat berbeza. Kalau kita nampak, yang ni padat tau, tapi rasa dia tak kena. Yang ni cukup-cukup rasa dia. Paling best kan kalau makan keropok leko ni waktu petang-petang lepas hujan. Kita goreng keropok leko ni panas-panas dekat rumah, duduk dengan keluarga, tengok TV dekat depan. Lepas tu tambah pula dengan TO. Sedap. ICT atau ikan celup tepung merupakan satu konsep perniagaan makanan laut yang sangat popular di Terengganu. Makanan laut seperti ikan selayang, sotong dan udang disaluti tepung lalu digoreng, dinikmati bersama ABC atau air kelapa bersama pemandangan pantai yang indah, menjanjikan satu perasaan yang begitu membahagiakan. Dan warung ICT yang paling viral di Terengganu semestinya Warung Pok Nong. Warung ni begitu dikenali pengunjung tempatan dan luar negara. Sampaikan vlogger makanan terkenal, Mark Wins pun singgah ke sini dalam satu siri jelajahnya. Diusahakan oleh Muhammad Nur Awang atau Pok Nong sejak 30 tahun lalu, ia sangat terkenal dengan hidangan ICT-nya yang menjadi kegilaan ramai bila ke Terengganu. Walaupun terkenal, identiti asal warung ni tetap dikekalkan. Mungkin untuk beri feel tersendiri buat pengunjung? Jom kita tanya Pok Nong sendiri. Okay, sekarang ni Syed bersama dengan pemilik warung Pok Nong sendiri iaitu Pok Nong. Apa khabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok Nong, boleh tak cerita sikit macam mana bermulanya warung Pok Nong? Dulu dalam kandung laut dulu lah, kecil-kecil je. Kecil-kecil, meniaga kecil-kecil. Lepas tu makin lama makin naik mendekat lah sikit-sikit. Berapa lama tu perniagaan warung Pok Nong? Perniagaan dekat 30 tahun. 30 tahun. Meniaga sendiri ataupun bermula dengan kawan ke? Dengan orang puan, dengan anak-anak kecil. Dulu kecil-kecil je. Sekarang ni dah besar lah. Majulah, maju. Alhamdulillah. Okey, Pok Nong, kalau Syed tengok kan, celup tepung ni sebenarnya hidangan yang simple. Tapi macam mana boleh ramai yang datang, sanggup datang dari jauh untuk makan di kedai, di warung Pok Nong ni? Cara penyediaan Pok Nong lain sikit pada orang. Pok Nong tak buat sejuk-sejuk, tak buat Pok Nong buat panas-panas. Sotong panas, ikan panas, udang memang panas. Itu yang orang suka. Syed begitu tertarik dengan sistem nombor giliran yang diaplikasikan di kedai Pok Nong. Walaupun nampak ringkas, ia ternyata mampu mengawal pelanggan yang berpusu-pusu datang. Dulu tak pakai nombor, pakai masuk rebuk je. Sekarang kita pakai nombor, senang. Nak masuk tu
Nak sebelum masuk kita bagi nombor. Kalau bila pelanggan penuh dah masuk. Kita bagi nombor, duduk meja. Nah, sekarang bila panggil nombor baru pergi sini. Boleh pergi kat kaunter, kat order makanan. Selain kualiti makanan yang A, Pok Nong cukup menitik beratkan kualiti khidmat pelanggannya. Menjaga hati dan mulut ketika berurusan dengan pelanggan adalah antara rahsia kejayaan warung Pok Nong. Mana tu Pok Nong kena jaga pelanggan kata mana bila pelanggan masuk Pok Nong pun mana kena Pok Nong pusing-pusing dah tengok keadaan pelanggan. Dia boleh makan tak pergi ke. Kena tu kadang-kadang Pok Nong tanya. Kena jaga juga. Pok Nong terkenal dekat Terengganu ni. Untuk cabaran kali ni, Syed cuba membantu Pok Nong di warung sambil uji keberkesanan sistem ni. Assalamualaikum. Nak ambil nombor ke? Ni nanti air boleh ambil je. Nombor kita panggil kejap. Terima kasih. 18, 19. 18, 19. Ni sotong. Besarnya. Ni berapa orang makan saya ni Pok Nong? Biasa ni kalau makan 5 orang. 5 orang? Okey. Ni ikan. Terima kasih. Ikan apa ni Pok Nong? Ikan selayang. Ikan selayang? Memang ada ikan selayang juga ni? Kalau luar cakap ikan sarding. Ikan sarding. Oh, ni tapi ikan sarding. Tapi kalau ikan selayang ni sedap pada ikan kembung. Ikan dia manis, ikan kembung dia tak manis. Memang ada ikan selayang saja. Sebab Kelantan sama lah ikan selayang. Terima kasih. Wow, udang dia pun besar. Okey, saya nak makan udang dulu. Selalunya kita kopik je lah kan? Kopik macam biasa. Besar udang dia. Kalau kita tengok ni, dia punya udang, warna dia pun tahu fresh. Ni udang baru kan? Okey, saya nak makan ni tanpa sos dulu. Sangat manis. Boleh rasa fresh dia tu. Tak ada pun rasa hanyir-hanyir makanan laut. Lepas tu kan 85, 86. Warung Pok Nong ni tepi laut. Kita boleh rasa angin-angin sepoi-sepoi tu petang-petang. Memang feeling sangat. Pok Nong, selalunya ramai tak orang dari luar datang ke sini? Memang dah kalau terkenal mana Pok Nong, warung Pok Nong ni dah terkenal dah. Terkenal. Betul, Pok Nong terkenal. Jadi belah luar tu buah mulut orang. Okey. Saya paling excited sebenarnya nak cuba sotong ni. Macam mana kita nak makan ni Pok Nong? Besar ni. Kena potong sendiri. Potong sendiri. Adanya? Oh. Macam ni. Potong dia Pok Nong? Uish. Besar. Dia kena makan dengan dia punya celup tepung tu. Baru kita rasa rangup-rangup celup tepung. Orang Terengganu panggil kerok. 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 Okey, ni saya makan tanpa sos. Manis lah dia punya sotong. Sotong baru memang dia manis. Lepas tu tepung dia sangat sedap. Rangup, walaupun sejuk ke, panas ke, sangat rangup. Dan dekat dalam tu, dia punya sotong tak liat langsung. Patutlah famous. Okey, sekarang saya nak rasa ikan pula. Ikan apa dah Pok Nong? Ya. Ikan apa ni? Ikan selayang. Selayang. Okey. Pok Nong kata ikan selayang ni lagi manis daripada ikan kembung. Jom kita rasa. Orang cakap ikan sardin. Ikan sardin. Orang luar cakap ikan sardin. Okey. Tu dia isi dia. Itulah Pok Nong manis. Ya, memang. Jaga-jaga tulang dia. Bayangkan orang luar dari Terengganu boleh datang ke sini. Maksudnya memang betul lah sedap. Okey, Syed dah habis dah makan. Kejap lagi nak sambung lagi. Terima kasih banyak-banyak Pok Nong sudi luangkan masa bersama Syed petang ni. Pok Nong terima kasih TV9 datang ke warung Pok Nong. Terima kasih.
3 perkara yang Syed belajar pada hari ini. Pertama, dari Pasar Payang, Syed belajar bahawa kesantunan dan layanan yang baik terhadap pelanggan tu amatlah penting. Bayangkan hampir semua peniaga di sana meniaga benda yang lebih kurang sama, tapi benda tu tak mematahkan semangat mereka kerana apa tahu? Mereka percaya bahawa layanan yang baik tu dapat memikat hati orang untuk membeli. Dan yang kedua, daripada keropok warisan Losong, Syed belajar bahawa setiap orang mempunyai air tangan yang berbeza. Syed mungkin menggunakan adunan sama dengan pekerja keropok warisan Losong, tapi hasil dan rasanya sangatlah berbeza. Dan yang ketiga, dari warung Pok Nong, Syed belajar bahawa sesebuah sistem tu amatlah penting dalam hidup kita. Sebagai contoh, sistem nombor giliran tu membantu mereka menguruskan kedai yang amat sibuk. Sistem tu ringkas je, tapi pelanggan puas hati dan tak payah lagi berebut. Minggu depan kita nak ke mana pula? Kalau anda ada cadangan yang menarik, jangan lupa untuk DM Syed di Instagram. Kita jumpa minggu depan dalam Makan Viral. Bye!